Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Musi surau dan seluruh ahli jawatan kuasa, para ustaz, ustazah, tuan-tuan haji, puan hajah, muslimin dan muslimat, hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan rahmat dan kurniaan daripadanya kita dapat bertemu pada malam yang berbahagia ini bagi mengikuti kuliah maghrib dui mingguan setiap hari Selasa yang kedua dan Selasa yang keempat pada setiap bulan, untuk sama-sama kita mengikuti pengajian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kitab As-Siratun Nabawiyah Durusun wa Ibar, sirah Nabi, pengajaran dan pedoman, yang dikarang oleh almarhum Dr. Mustafa As-Sibai rahimahullah. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, setelah kita bercuti, berehat panjang kerana pelaksanaan PKP yang saya pun dah lupa dah bila akhir pertemuan kita, alhamdulillah malam ni Allah Ta'ala beri ruang dan kesempatan untuk sama-sama kita sambung pengajian seperti biasa setelah PKP dilonggarkan sedikit. Jadi sementara ada peluang yang kita boleh ambil ni, kita ambil lah, kita manfaatkanlah, sebab kita tak tahu berapa bulan ke depan apa benda lagi nak jadi, kita pun tak tahu, kan? Dan tahniahlah juga kepada tuan-tuan sekalian yang mengambil pelbagai inisiatif dalam tempoh beberapa bulan ni. Walaupun tak ada kuliah, tuan-tuan masih ikuti lagi kuliah secara online di macam-macam channel, macam-macam tempat, macam-macam ruang, di YouTube-nya, di Facebook-nya dan segala macam. Mudah-mudahan kelapangan waktu yang kita manfaatkan sebaik mungkin tu Allah Ta'ala beri ganjaran yang sebaiknya, insya-Allah. Tuan-tuan sidang jemaah sekalian, dah beberapa bulan tak kuliah ni, saya pun terpaksa semak beberapa kali di mana akhir topik yang telah kita bincang dalam kitab kita ni. Biasanya bila saya nak semak, saya akan semak dalam nota satu. Di rumah saya tu ada satu buku log, buku panjang tu, log. Dalam tu ada catatan kuliah saya di setiap masjid dan surau. Saya catat, ya, surau ni berhenti bab mana, bab mana, bab mana. Tapi kadang-kadang ada tertinggal. Ataupun saya akan semak SMS ataupun WhatsApp saya dengan pengurusi surau. Biasanya bila jadual kuliah ni saya ada WhatsApp ni, jadi saya akan tengok last sekali saya WhatsApp dengan pengurusi surau bila, macam tu lah. Jadi bila semak-semak tu, saya yakin insya-Allah malam ni kita akan mula masuk bab yang ke-6. Bab ke-6, ataupun dalam kitab kita ni ditulis bahagian ke-6, iaitu peristiwa-peristiwa penting selepas daripada pembukaan kota Mekah sehinggalah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cumanya disebabkan berapa bulan dah kita berhenti kuliah ni, dia kena panah balik, kena perangat balik supaya tuan-tuan ingat semula kronologi ataupun turutan sirah Nabi ni satu persatu sehinggalah kita bertemu dengan bab yang ke-6 pada malam ni. Jadi malam ni kita akan mulakan bab yang ke-6, bahagian yang ke-6. Kitab saya ni muka surat 151. Mungkin kitab tuan-tuan muka surat dia berbeza sikit, halaman dia berbeza sikit. Yang penting tuan-tuan tengok bab ke-6, bahagian ke-6. Baik.
Tuan-tuan sekalian, sedikit ulang kajilah secara ringkas pintah lalu apa yang telah kita ikuti dalam pertemuan-pertemuan yang lepas. Kitab kita ni ada 6 bahagian ataupun 6 bab besar. Bermula dengan bab yang pertama, iaitu berkaitan dengan kehidupan Nabi sebelum diutus sebagai Rasul. Bila Nabi lahir, latar belakang keluarga Nabi, apa pekerjaan Nabi, sampai Nabi kahwin dengan Khadijah, sampailah diturunkan wahyu. Itu bab pertama, ya. Dan pengajaran bab pertama pun kita telah ikuti. Kemudian selepas daripada itu masuk bab yang kedua ataupun bahagian yang kedua, bab berkaitan dengan permulaan turunnya wahyu sehinggalah berlaku hijrah kali pertama, hijrah ke Habsyah, Afrika. Bila turun wahyu, apa wahyu pertama turun kepada Nabi, berapa lama wahyu terputus, bagaimana dakwah dimulakan secara rahsia, siapa yang memeluk Islam, bagaimana tekanan dan kezaliman yang berlaku kepada orang Islam di awal permulaan dakwah itu, sehinggalah Nabi izinkan para sahabat berhijrah kali pertama, iaitu hijrah ke Habsyah. Itu bab yang kedua. Dan pengajaran bab kedua pun kita dah baca. Kemudian selepas daripada itu, bab yang ketiga ataupun bahagian yang ketiga dalam kitab kita ini, bab yang membincangkan tentang apa peristiwa-peristiwa yang berlaku di antara hijrah ke Habsyah sehingga berlakunya hijrah yang paling agung, iaitu hijrah ke Madinah. Di tengah-tengah tu apa berlaku? Antara hijrah ke Habsyah dengan hijrah ke Madinah, apa yang berlaku di tengah-tengah tu? Antaranya, bapa saudara Nabi yang banyak bela Nabi, iaitu Abu Talib, meninggal. Khadijah, isteri Nabi yang banyak berkorban bantu Nabi, meninggal. Tekanan dan kezaliman di Mekah makin dahsyat. Orang Islam diboikot di pulau selama 2 ke 3 tahun. Itu yang berlaku di tengah-tengah tu, ya, tuan-tuan sekalian. Kemudian juga di tengah-tengah tu berlaku peristiwa Nabi keluar berdakwah ke Taif. Bila layanan penduduk di Mekah makin berat, makin teruk, makin zalim, maka Nabi keluar berdakwah ke tempat baru, Taif. Balik daripada Taif berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj. Itu bab yang ketiga, iaitu bab yang membincangkan tentang apa peristiwa yang berlaku di antara hijrah ke Habsyah sehingga berlaku hijrah ke Madinah. Kemudian bab yang keempat, bab yang keempat dalam kitab kita ni, bahagian yang keempat, iaitu bab yang membincangkan tentang peristiwa Nabi dan para sahabat hijrah ke Madinah sehinggalah Nabi stabil di Madinah. Bagaimana Nabi dan para sahabat keluar berhijrah? Siapa yang keluar terang-terang? Siapa yang keluar menyuruk-nyuruk, bersembunyi? Dalam perjalanan Nabi daripada Mekah nak pergi ke Madinah tu, apa benda yang Nabi buat? Dirikan masjid. Berapa buah masjid? Kemudian bila Nabi sampai ke Madinah, apa perkara pertama Nabi buat? Tukar nama Madinah tu. Nama lama Madinah tu Yathrib, tukar jadi Madinah Al-Munawwarah, bandar yang bercahaya. Apa lagi Nabi buat? Bina Masjid Nabawi. Apa lagi Nabi buat? Persaudarakan di antara orang Mekah yang berhijrah ke Madinah itu dengan penduduk Madinah, orang Muhajirin dengan orang Ansar, ya. Kemudian apa lagi Nabi buat bila Nabi sampai ke Madinah? Nabi susun atur pentadbiran baru kerajaan Madinah, undang-undangnya, perlembagaannya, piagam dia panggil. Baik, itu bab yang keempat. Habis bab keempat, kita pun ikut pengajaran bab yang keempat. Selesai dah pengajaran. Masuk bab yang kelima, kita mula bincang tentang beberapa peperangan-peperangan yang dipimpin oleh Nabi bila Nabi hijrah ke Madinah. Kerana di Mekah belum disyariatkan perang. Bila Nabi hijrah ke Madinah, barulah disyariatkan perang. Berapa jumlah peperangan yang kita bincang dulu, tuan-tuan sekalian? Jumlah peperangan yang kita bincang dulu, ya. Jumlah peperangan yang kita bincang dulu, tuan-tuan sekalian. Saya pun lama tak ingat, ya. 27 peperangan, ya, yang dipimpin oleh Nabi SAW. Dalam kitab kita ni dimasukkan sebanyak 11 peperangan. Daripada keseluruhan perang yang dipimpin oleh Nabi itu,
dalam kitab kita ni dimasukkan sebanyak 11 peperangan. Kalau campur semua peperangan tu, campur semua peperangan tu, ada perang yang dipimpin oleh para sahabat. Saya tak ingat berapa jumlah tadi yang Nabi pimpin tadi, ya. Itu kalau saya sempat semak tu saya akan sebut balik. Cumanya daripada keseluruhan peperangan itu, ulama bahagikan dua bahagian. Ada perang yang dipimpin oleh Nabi, ada perang yang Nabi tak sertai tapi Nabi lantik mana-mana sahabat yang pimpin perang. Jadi kita tak bincang tu, perang yang dipimpin oleh para sahabat tu tak bincang dalam kitab kita ni. Kalau masuk dalam kitab kita ni, campur-campur semua, hampir 70 kali peperangan dalam tempoh 10 tahun. Hampir 70 kali peperangan dalam tempoh 10 tahun. Cuma pengarang kitab kita ni dia pilih banyak mana? Dia pilih 11 saja perang yang Nabi pimpin dimasukkan dalam kitab kita ni, 11 perang besar. Perang Badar, perang kali pertama tu. Perang Uhud, peperangan melawan Yahudi Bani Nadir, peperangan Ahzab, peperangan melawan Yahudi Bani Quraizah, peperangan Hudaibiyah, perang Khaybar, perang Mu'tah, perang untuk buka kota Mekah. Perang buka kota Mekah ni maksudnya Nabi duduk di Madinah pada tahun ke-8 Hijrah tu. Nabi bawa 10,000 tentera Islam balik semula ke Mekah. Itu namanya perang untuk buka kota Mekah, Fathu Mekah, peperangan untuk membuka kota Mekah, tawan kota Mekah lah istilah kitanya. Selepas daripada itu berlaku perang Hunain. Kemudian yang terakhir sekali dalam kitab kita ni, perang yang ke-11, perang Tabuk. Habis dah, sebelum PKP dulu kita dah baca dah 11 peperangan ni, termasuklah dengan pengajaran setiap perang. Malam ni tuan-tuan sekalian, dengan baki waktu yang ada ni, kita nak mula masuk bab yang ke-6. Kita nak masuk bab yang ke-6. Bab yang ke-6 ni tuan-tuan sekalian, bab yang membincangkan peristiwa-peristiwa penting yang berlaku selepas daripada pembukaan kota Mekah. Bila pembukaan kota Mekah tadi yang saya sebut tadi? Tahun ke-8 Hijrah. Perang nak buka kota Mekah tu. Jadi bab yang ke-6 ni, bab yang nak bincang tentang peristiwa-peristiwa penting yang berlaku selepas daripada peperangan nak buka kota Mekah tu sampailah Nabi wafat. Apa peristiwa yang berlaku di tengah-tengah tu selepas pembukaan kota Mekah? Nabi daripada Madinah, Nabi asalnya orang Mekah, hijrah ke Madinah. Duduk di Madinah kita sebut tahun 1 Hijrah, 2 Hijrah, 3 Hijrah, 4 Hijrah, 5, 6, 7, 8. Sampai tahun ke-8 Hijrah, Nabi bawa 10,000 tentera Islam masuk ke Mekah. Untuk apa? Untuk selamatkan orang Mekah yang duduk dalam syirik kepada Allah. Bukan Nabi nak balik semula ke kota Mekah tu nak balas dendam ke orang Mekah sebab orang Mekah dulu buat jahat macam-macam dekat Nabi. Bukan. Dulu kita dah bincang. Tahun ke-8 Hijrah, Nabi bersama dengan 10,000 tentera Islam masuk ke Mekah. 10,000 ni, 10,000 tentera Islam ni, sebahagiannya memang orang asal Mekah yang berhijrah bersama dengan Nabi daripada Mekah ke Madinah. Dan dalam 10,000 ni juga ada penduduk Madinah. Sebab tu bila Nabi nak bergerak daripada Madinah pada tahun ke-8 Hijrah itu, nak masuk ke kota Mekah, Nabi tak benarkan sahabat angkat senjata. Senjata bawa, cuma bila masuk ke kota Mekah nanti jangan angkat senjata selagi mana orang Mekah tak angkat senjata. Artinya tujuan masuk ke Mekah tu, balik ke kota Mekah tu, tujuannya bukan nak perang. Tujuannya nak selamatkan orang Mekah yang duduk dalam syirik pada Allah, kejahilan dan sebagainya. Tapi kalau sampai ke kota Mekah nanti mereka angkat senjata, kita angkat lah. Kita angkatlah. Sebab tu bila Nabi nak masuk ke kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah tu, Nabi rahsiakan daripada tentera Islam tempat mana nak pergi. Nabi tak maklum awal. Nabi suruh sahabat bersiap, cuma tempat mana nak pergi Nabi tak maklum awal. Supaya apa? Supaya tak cepat maklumat tu orang Mekah tahu. Tak nak maklumat bocor awal. Kalau maklumat bocor awal, apa akan jadi? Orang Mekah sempat buat persiapan. Bila orang Mekah sempat buat persiapan, Nabi sampai nanti ke Mekah, dia jadi perang. Nabi tak nak berlaku perang. Menunjukkan Nabi nak masuk ke kota Mekah tu bukan niatnya nak berperang. Tapi
Tapi akhirnya bila Nabi sampai, berlaku juga peperangan kecil, sikit je lah. Nabi pecahkan tentera Islam kepada beberapa kumpulan. Orang ni masuk daripada utara, orang ni masuk daripada selatan, orang ni masuk daripada Mekah, daripada pelbagai penjuru. Ada satu penjuru yang tentera Islam masuk tu, penjuru tu diserang. Itu saja. Yang lain tak. Semua masuk dalam keadaan selamat. Bila masuk dalam keadaan selamat, tak ada gangguan dan sebagainya, akhirnya orang Mekah bila tengok tentera Islam masuk ke Mekah ni ramai sangat, 10,000. Mereka pun tak jangka begitu kekuatan tentera Islam yang pernah mereka perlecehkan, perendahkan sebelum ni. Tiba-tiba Nabi berjaya bawa masuk 10,000 orang. Waktu tu yang pimpin Mekah siapa dia? Abu Sufyan. Abu Jahal matilah. Abu Jahal mati lama dah dalam perang Badar. Perang pertama yang Nabi pimpin tu, Abu Jahal mati situ. Yang pimpin Mekah waktu pembukaan, waktu Nabi masuk ke Mekah tahun ke-8 Hijrah tu, yang pimpin Mekah waktu tu Abu Sufyan. Abu Sufyan pun surrender, angkat tangan, serah diri memeluk Islam. Berbondong-bondong orang Mekah serah diri memeluk Islam, sampai Allah turunkan surah An-Nasru, idza jaa nasrullahi wal fath. Bila datang pertolongan Allah dan kemenangan, pembukaan kota Mekah, kamu tengok manusia berbondong-bondong memeluk nama Allah, berbondong-bondong memeluk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tasbihlah, puji Tuhan kamu. Bila kamu tengok keadaan tu, kamu tasbih puji Tuhan kamu dan minta ampun padanya, dia penerima taubat. Setiap hari makin bertambah, makin bertambah orang Mekah yang memeluk Islam. Tak mampu nak lawan dah. Soal mereka masuk Islam tu ikhlas ke tak, tu bukan urusan kita. Takut ada orang fikir macam tu, orang Mekah masuk Islam ni bukan ikhlas. Sebab dah tak mampu nak lawan tentera Islam, mereka pun terpaksa lah masuk. Jangan kita bincang soal ikhlas tak ikhlas. Ikhlas tak ikhlas bukan urusan kita. Ikhlas tak ikhlas urusan hati dia dengan Tuhan. Yalah, secara zahirnya kita nampak macam tu lah. Dah tak mampu nak lawan, pakat masuk Islam belaka lah. Zahirnya macam tu lah. Tapi hakikat sebenar dalam hati mereka, kita tak tahu. Kita tak tahu. Sebab tu kita menilai orang. Dulu kita bincang dulu, waktu pengajaran perang dulu kita dah bincang dah. Kita menilai orang bukan di awal ni. Bukan di awal ni. Nampak awal ni bagus belaka kan. Penilaiannya bila? Penilaian pengakhiran nanti. Penilaiannya tentang diri kita ni pengakhiran nanti. Bagaimana akhir kematian kita nanti. Itu penilaian akhirnya. Sekarang saya pun tak tahu ni. Nampak sekarang nampak okey lah. Kita pakat mari masjid surau. Pengakhiran nanti, pengakhiran tak ada orang tahu. Macam tu juga orang Mekah memeluk Islam. Di awalnya mungkin tak ikhlas, mungkin tak ikhlas. Tapi ikhlas ni dia proses. Dia proses. Mula-mula kadang-kadang mari surau kerana malu kat kawan-kawan. Kan? Bertahun-tahun tak pernah mari dengar kuliah, tiba-tiba muncul dia malam tu. Mungkin awal tu tak ikhlas, mungkin. Tapi benda tu proses. Lama-lama terasa, buat aku mari surau kerana orang. Aku mari ni kerana tanggungjawab aku. Dengar kuliah ni buat apa kerana orang. Dengar kuliah tambah ilmu ni memang aku tanggungjawab aku. Lama-lama benda tu ada perubahan. Begitulah orang Mekah yang masuk Islam. Mula-mula mungkin tak ikhlas. Abu Sufyan tu dah tak mampu dah nak lawan tentera Islam, akhirnya serah diri masuk Islam. Mungkin tak ikhlas. Tapi pengakhirannya dia salah seorang yang mempertahankan Nabi SAW. Dia salah seorang yang mati dan hidupnya untuk Islam, yang menyebarkan Quran dan sebagainya. Baik, itu cerita dia. Jadi bab yang ke-6 ni tuan-tuan sekalian, kalau kita dapat masuk sikit pun jadilah malam ni. Bab yang ke-6 ni kita nak bincang apa peristiwa penting yang berlaku selepas daripada pembukaan kota Mekah tu. Maksudnya selepas daripada tahun ke-8 Hijrah tu, apa benda yang berlaku. Baik, pengarang kitab kita ni diambil 6 peristiwa besar yang berlaku selepas daripada pembukaan kota Mekah. Yang pertama, selepas pembukaan kota Mekah berlaku peperangan Hunain. Peperangan Hunain. Sebenarnya perang Hunain ni kita dah bincang dah dalam senarai sebelah peperangan dulu. Cumanya kenapa dimasukkan lagi pada bab yang ke-6 ni? Sebab kebetulan perang Hunain ni berlaku selepas pembukaan kota Mekah. Jadi bab yang ke-6 ni bab bincang tentang peristiwa-peristiwa penting yang berlaku selepas pembukaan kota Mekah. Jadi kita bertemu sekali lagi lah tentang perang Hunain ni. Jumpa sekali lagi lah. Cuma kita jumpa sekali lagi ni
kita tak bincang panjang lebar dah tentang bagaimana keadaan perang Hunain tu. Kita lebih kepada nak bincang apa pengajaran perang Hunain. Peristiwa yang kedua yang berlaku selepas pembukaan kota Mekah, Nabi arahkan para sahabat runtuhkan patung-patung berhala-berhala besar di keliling kota Mekah. Dua. Yang ketiga, peristiwa penting yang berlaku selepas pembukaan kota Mekah, berlakunya peperangan Tabuk. Perang Tabuk ni pun kita dah bincang dah dalam sebelah peperangan sebelum ni. Cumanya disebabkan dia berlaku selepas pembukaan kota Mekah, diulang sekali lagi pada bab 6 ni. Tapi kita tak bincang detail lah pada bab 6 ni. Kita lebih kepada nak bincang apa pengajaran perang Tabuk. Kemudian peristiwa yang keempat selepas pembukaan kota Mekah, Nabi laksanakan haji terakhir, haji selamat tinggal, haji perpisahan. Kemudian peristiwa yang kelima selepas pembukaan kota Mekah, Nabi siapkan satu pasukan tentera di bawah pimpinan seorang sahabat namanya Usamah bin Zaid. Umur baru 18 tahun. Nabi lantik dia jadi panglima perang, nak pergi lawan dengan kuasa besar dunia pada waktu tu, kerajaan Rom. Usamah siapkan bala tentera, bergerak nak pergi, sampai dah pertengahan jalan, patah balik. Dengar berita Nabi uzur sakit tenat, patah balik. Kita tangguh dulu, patah balik, mudah-mudahan Nabi sihat. Lepas Nabi sihat nanti kita sambung balik pergi lawan kerajaan Rom. Kita pergilah ke sana. Bila dah patah balik, Nabi tak sihat-sihat sehinggalah Nabi wafat. Jadi Usamah bin Zaid sambung semula amanah daripada Nabi ni bila nak pergi lawan kerajaan Rom, bila Abu Bakar naik jadi khalifah pula. Nanti kita bincang lah. Yang terakhir sekali, peristiwa ke-6 yang berlaku selepas pembukaan kota Mekah, apa dia? Kewafatan Nabi. Kewafatan Nabi. Jadi malam ni kita baru nak mula masuk peristiwa yang pertama selepas pembukaan kota Mekah. Apa dia? Perang Hunain. Peristiwa pertama selepas pembukaan kota Mekah, perang Hunain. Cuma kalau saya terus masuk cerita pengajaran perang Hunain ni, kita pun tak ingat dah perang Hunain itu cerita apa benda. Jadi nak tak nak kena ulang balik, buat macam mana? Kan? Tak boleh pun kan? Tapi tahulah tu kita akan masuk bab tu. Jadi cerita tentang perang Hunain ni, dia ada kaitan dengan pembukaan kota Mekah tadi. Bila Nabi berjaya buka kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah, bulan Ramadan tu, letih ni bergerak daripada Madinah nak datang ke kota Mekah tu bulan Ramadan. Sampai Nabi dan para sahabat tengah jalan terpaksa buka puasa. Terpaksa buka puasa. Waktu pembukaan kota Mekah tu. Pembukaan kota Mekah tahun ke-8 Hijrah. Bila Nabi sampai ke kota Mekah, orang Mekah serah diri, berbondong-bondong memeluk agama Islam. Artinya dia, bahasa kita hari ni, kerajaan Mekah tumbang lah. Kerajaan Mekah tumbang lah bahasa kitanya. Dah Abu Sufyan pun kira dah tunduk pada Nabi, bermakna tumbang lah kerajaan Mekah tu. Tapi bukan kita nak kata Nabi penjajah, bukan. Penjajahan dengan pembukaan tak sama. Bila Islam masuk ke dalam kawasan-kawasan baru, nak menyelamatkan manusia yang duduk dalam syirik kepada Allah dan sebagainya, kita tak guna istilah penjajahan, kita guna istilah pembukaan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut idza jaa nasrullahi wal fath. Fath, fataha, bila datang pertolongan Allah dan pembukaan. Dia tak sebut bila datang pertolongan Allah dan penjajahan. Bila Nabi daripada Madinah masuk ke kota Mekah, kenapa kita tak sebut penjajah ataupun penaklukan? Kan, Belanda mari takluk Indonesia, Portugis mari takluk Tanah Melayu, Portugis, Inggeris, Belanda, Jepun, komunis. Kenapa tu kita sebut penjajah? Kenapa Nabi daripada Madinah bawa 10,000 tentera Islam masuk ke kota Mekah, kita tak sebut penjajahan? Kerana ada beza di antara penjajahan dengan pembukaan. Bila sebut buka ni, maksudnya kita masuk nak menyelamatkan orang. Bila sebut penjajahan ni, maksudnya bila masuk tu ada unsur-unsur nak tindah orang, ada unsur-unsur nak kaut hasil bumi bawa pergi ke tempat kita, ada unsur-unsur masuk tu nak memperbodohkan orang, nak paksa orang ikut kehendak kita. Portugis masuk ke Tanah Melayu, Inggeris masuk ke banyak tempat, negara-negara Timur Tengah, Mesir dan sebagainya, berlaku pembunuhan. Contoh, Inggeris berapa puluh tahun pernah menjajah India, negara India. Akhirnya bila Inggeris keluar dari India, apa jadi kepada masyarakat di India?
India antara negara yang sangat tinggi kadar buta huruf selepas Inggeris keluar. Kalau mereka datang sebagai pembuka, penyelamat, bermakna mereka masuk, artinya mereka mesti bertanggungjawab mengilmukan rakyat di situ. Mesir antara negara jajahan Inggeris. Apa jadi kepada rakyat Mesir selepas Inggeris keluar? Antara negara yang kadar buta huruf sangat tinggi. India pun begitu. Tapi bila Islam sampai ke satu tempat, tuan-tuan baca sejarah Islam sampai ke Andalus, ke Spanyol. Padahal negara itu asalnya di bawah pasukan salib Kristian. Tapi bila Islam sampai, apa jadi? Puluhan universiti terbina dalam negara Spanyol, Andalus. Dan kesan tinggalan kerajaan Islam Andalus itu ada sampai hari ini. Universiti-universiti, madrasah-madrasah, pusat-pusat pengajian, ribuan cendekiawan-cendekiawan lahir di bumi Spanyol. Itulah pembukaan. Berbeza dengan penjajahan. Penjajah bila masuk, rakyat jadi bodoh. Penyakit merebak. Tapi bila Islam datang, Islam bangunkan rumah-rumah sakit. Saliran air untuk kawasan pertanian tidak ada, mereka bangunkan saliran-saliran air, suburkan pertanian. Dalam bab keagamaan, bila Islam sampai ke satu-satu tempat, Islam tak boleh paksa penganut agama lain masuk agama Islam. Mereka mesti masuk dengan kerelaan, bukan paksaan. Berbeza dengan pasukan salib. Pasukan salib berjaya ambil alih semula Spanyol. Setelah berapa puluh tahun tentera Islam memerintah Spanyol, pasukan salib berjaya ambil alih semula. Apa jadi? Mereka paksa semula orang masuk Kristian. Padahal mereka dulu orang Kristian di situ masuk Islam dalam keadaan berela. Ini beza penjajahan dengan pembukaan. Maka bila tahun ke-8 Hijrah, Nabi berjaya masuk ke kota Mekah, 10,000 tentera Islam bersama dengan Nabi, orang Mekah serah diri. Masuk Islam dalam keadaan tak dipaksa. Baik, ceritanya, bahasa kitanya, kerajaan Mekah tu tumbanglah. Ya. Baik. Kerajaan Mekah ni pimpinannya kabilah Quraisy. Kalau kita di tanah Melayu ni, orang Melayu lah. Maknanya puak yang paling besar sekali di Mekah, puak Quraisy. Di Malaysia ni paling besar sekali Melayu. Macam tu lah lebih kurang. Jadi bila pihak Quraisy tumbang lah, serah diri, sebelum tu, waktu mereka berkuasa, banyak kabilah-kabilah lain yang rapat dengan kerajaan Mekah ni, yang rapat dengan pihak Quraisy ni. Ada satu kabilah, tuan-tuan sekalian, namanya kabilah Hawazin. Ada kabilah tu namanya kabilah Bani Thaqif, yang duduk luar sikit daripada Mekah, tapi berkawan dengan kerajaan Mekah dah sebelum ni. Bila tengok kerajaan Mekah tumbang, tak mampu nak lawan 10,000 tentera Islam ni waktu pembukaan kota Mekah, sampai serah diri, maka kabilah yang pernah rapat dengan kerajaan Mekah ni tengok, apa kerajaan Mekah, apa pihak Quraisy leceh dengan pasukan Muhammad pun tak mampu nak lawan. Kabilah ni dok peleceh kerajaan Mekah lah. Kabilah apa? Kabilah Hawazin. Kabilah Hawazin ni dengan kabilah Bani Thaqif ni, dua kabilah ni dok peleceh kerajaan Mekah lah. Apalah pihak Quraisy dengan pasukan Muhammad pun tak mampu nak lawan, sampai Mekah kena tawan. Dua kabilah ni. Dalam masa yang sama, bila Nabi berjaya masuk ke kota Mekah, Nabi sempat duduk di Mekah 19 hari. 19 hari duduk di Mekah untuk urus pentadbiran baru kerajaan Mekah. Dah orang Mekah ramai dah memeluk Islam, jadi kita susun pentadbiran baru kerajaan Mekah. Sabria sahabat yang akan memerintah di Mekah ni, tugas ni siapa jaga, tugas ni siapa jaga, urusan Masjidil Haram siapa jaga, kan? Nabi sempat duduk di Mekah 19 hari. Kemudian Nabi balik semula ke Madinah, dan akhirnya Nabi wafat di Madinah pada tahun ke-11 Hijrah. Dalam tempoh 19 hari Nabi duduk di Mekah tu, kabilah Hawazin dengan kabilah Bani Thaqif yang duk peleceh ke kerajaan Mekah tadi ni, sebab tumbang tu, kabilah Hawazin dengan kabilah Bani Thaqif ni sebenarnya bimbang. Sudahlah, habis lah kita. Lepas Muhammad berjaya tawan kota Mekah, lepas ni mesti pasukan Muhammad akan serang kampung kita, kampung kabilah Hawazin dengan kabilah Bani Thaqif. Kenapa yang duk bimbang sangat tu? Yang takut sangat, dua kabilah ni takut sangat ni kerana apa?
Kerana waktu Nabi pernah duduk di Mekah dulu, berapa tahun Nabi berjuang di Mekah, berdakwah di Mekah 13 tahun dulu, antara kabilah yang kuat lawan Nabi, bermusuh dengan Nabi, buat jahat pada Nabi, dua kabilah ni, kabilah Hawazin dengan kabilah Bani Thaqif ni. Nabi pernah pergi berdakwah di Taif, penduduk di Taif lempar Nabi dengan batu kayu sampai Nabi keluar daripada Taif berdarah-darah. Siapa dia kabilah di Taif? Kabilah Bani Thaqif tu lah. Yang waktu Nabi berdakwah di Mekah dulu, Nabi pernah pergi ke Taif. Bila Nabi pergi ke Taif, mereka halau Nabi keluar daripada Taif. Kabilah tu lah, kabilah Bani Thaqif. Satu lagi kabilah Hawazin. Jadi bila Nabi berjaya buka kota Mekah, ditawan kota Mekah, dua kabilah ni kelang kabut. Sudah lepas selesai urusan di kota Mekah ni, mesti Muhammad dengan pasukan tentera dia mari serang kampung kita pula. Nabi tak ada pun plan macam tu, tak ada pun fikir macam tu, tak ada pun perancangan macam tu. Tapi orang buat salah, dia kelang kabut kan. Dia nak fikir lepas ni Nabi mesti serang kampung kita ni, mesti balas mula kejahatan kita dulu-dulu ni. Jadi sebelum Muhammad serang kampung kabilah Hawazin, sebelum Muhammad serang kampung kabilah Bani Thaqif, kita bergabung dengan beberapa kabilah-kabilah ni, mari kita serang kota Mekah. Orang Mekah leceh, tak mampu nak lawan Muhammad. Jadi baik kita bergabung berapa kabilah, kita pergi serang kota Mekah, serang kerajaan baru ni, kerajaan Muhammad ni. Itu ceritanya. Maka kabilah Hawazin ni lah jadi kepala utamanya, hasut beberapa kabilah-kabilah lain. Kabilah Bani Thaqif, kemudian kabilah Nasar, kabilah Jusham, bergabung. Banyak kabilah yang berminat nak sertai nak sertai pasukan dengan kabilah Hawazin ni. Bergabung, dapat 20,000 orang. Oi, banyak lah. Dapat 20,000 orang nak serang kota Mekah. Maksudnya nak serang kerajaan baru Mekah ni lah, yang Nabi berjaya ambil alih ni. Berita ni sampai kepada pengetahuan Nabi. Bila sampai kepada pengetahuan Nabi, tuan-tuan sekalian, Nabi tak duduk diam. Kita tak ada plan pun nak diserang kampung dia, dia dah mula bersiap nak serang Mekah, takkan kita nak duduk diam. Akhirnya Nabi bermesyuarat dengan para sahabat, setuju, okey, kita hadapi kabilah Hawazin dengan sekutu-sekutu dia, kabilah Bani Thaqif, kabilah Nasar, kabilah Jusham. Itu cerita. Sebenarnya cerita ni kita bincang dah dulu dalam perangunan, Nabi ulang kaji boleh, berapa bulan tak kuliah kan, panas boleh. Bila kabilah Hawazin bergabung dengan kabilah Bani Thaqif, kabilah Nasar, kabilah Jusham, dapatlah 20,000 orang. Bila dapat 20,000 orang, ada lagi kabilah-kabilah kecil bersekutu dengan mereka tu, ada lagi. Berita ni sampai kepada pengetahuan Nabi. Maka Nabi ajak para sahabat, okey, kita hadapi mereka. Baik, berapa ribu tentera Islam pula? Pihak lawan 20,000, diketuai oleh kabilah Hawazin. Nabi dan para sahabat kumpul, dapat 12,000 orang. 12,000 ni dapat daripada mana? 12,000 ni dapat daripada mana? 12,000 ni dapat daripada mana? 10,000 daripada Madinah yang bersama dengan Nabi. Ada pembukaan kota Mekah, di situ dah dapat 10,000. 2,000 lagi orang Mekah yang baru saja beberapa hari memeluk Islam. Tuan-tuan bayang, 12,000. 10,000 ni orang yang datang daripada Madinah bersama dengan Nabi waktu pembukaan kota Mekah. 2,000 lagi orang yang baru saja beberapa hari memeluk Islam di Mekah. Artinya beliau baru masuk Islam berapa hari, tiba-tiba terlibat dengan perang. Agak-agak faham tak apa tujuan peperangan? Orang lain perang niatnya syahid lah, menang ataupun kita syahid. 2,000 orang ni duk nampak habuan ni. Kalau kita berjaya kalahkan kabilah Hawazin, kabilah Bani Thaqif, macam-macam benda kita dapat. Ni 2,000 tentera Islam ni, orang Mekah yang baru saja beberapa hari memeluk Islam ni. Maka sebab tu di awal permulaan peperangan ni, 12,000 tentera Islam lawan kabilah Hawazin dan sekutunya 20,000 orang. Di permulaannya tentera Islam kalah. Puncanya kenapa? Ya, bila musuh serang,
minta maaf, di permulaannya menang. Bila menang, musuh cabut lagi. Bila musuh cabut lagi, 2,000 orang Mekah yang baru saja memeluk Islam ni kalut duk kumpul harta rampasan perang. Oh, macam-macam benda dapat. Di awalnya orang Islam menang, 12,000 ni menang. Musuh lari, kabilah Hawazin dan sekutunya lari. Bila lari, ingatkan lari turun kan? Tak, lari untuk susun strategi balik. Bila tentera musuh dah lari, kabilah Hawazin dengan sekutunya lari, pasukan tentera Islam 12,000 ni ada 2,000 yang baru memeluk Islam. Kefahaman tu tak berapa kemah lagi. Apa tujuan pergi perang tu tak berapa kemah lagi dalam ni. Akhirnya sibuk duk kumpul harta rampasan perang. Musuh yang lari tengok, ada can kita patah balik ni, sebab tentera Islam kalut duk kumpul harta rampasan perang ni. Patah balik serang, berkecamuk habis tentera Islam. Berkecamuk habis tentera Islam. Kemudian berlaku peperangan untuk pusingan yang kedua, orang Islam menang balik. Nak ceritanya dalam 12,000 tentera Islam tadi ada 2,000 yang tak berapa kemah lagi ni. Tapi untuk pusingan kedua menang balik. Okey, menang balik. Kabilah Hawazin, kabilah Bani Thaqif dan sekutunya kalah. Baik. Waktu mula-mula kabilah Hawazin bersiap nak pergi perang dengan kerajaan baru Mekah di bawah pimpinan Nabi ni, ada cerita dia. Cerita ni nanti kita nak bincang pada bab ke-6 ni. Tak apalah, tak sempat malam ni pun. Ya. Bila mereka bersiap nak serang kota Mekah, kabilah Hawazin nak serang kota Mekah, tuan-tuan sekalian. Kabilah Hawazin ni, mereka baru lantik ketua baru. Dalam kitab kita ni pun ada tulis nama dia. Kabilah Hawazin ni baru lantik ketua baru. Ketua baru ni namanya Malik bin Auf. Malik bin Auf. Dia ni orang muda, ya. Umurnya dalam 30-an. Semangatnya lain macam. Baru diangkat jadi ketua kepada kabilah Hawazin. Jadi nak tunjuk dia kemah kan? Nak tunjuk dia kemah, kali ni aku yang pimpin perang nak lawan pasukan Muhammad ni. Jadi ajak kabilah-kabilah lain bergabung sekali. Dia susunlah strategi dia. Orang muda, semangatlah nak tunjuklah lagak sikit orang muda. Ya, umur baru 30 lebih. Baik. Bila jadi macam tu tuan-tuan sekalian, dia nak tunjuk dia punya orang baru punya idea tu. Apa Malik bin Auf buat? Malik bin Auf kata pada pasukan tentera dia, kita nak pergi perang lawan pasukan Muhammad di Mekah nanti, bawa anak bini semua keluar. Bawa anak bini semua keluar. Tujuannya apa? Pembakar semangat kita. Jadi kita takkan perang main-main, sebab tengok ada anak bini kat sebelah. Jadi kalau kita perang main-main, kita mati, bini kita dengan anaknya siapa nak jaga? Jadi bawa anak bini sekali pergi perang. Bawa anak bini sekali pergi perang. Tujuannya sebagai pembakar semangat, beri motivasi pada kita. Dia duk fikir sebagai pembakar semangat. Dia tak fikir kalau perang kalah nanti apa jadi pada anak bini ni di medan perang ni. Baik duduk diam-diam kat rumah. Apa jadi kan selamat dia duduk rumah. Kalau laki mati di medan perang pun duduk rumah selamat. Ni kalau kena tawan kat medan perang kan apa jadi ni anak bini ni? Dia tak fikir situ. Dia duk fikir bawa anak bini ni pembakar semangat, beri motivasi. Apa lagi Malik bin Auf suruh bawa? Suruh kabilah Hawazin bawa ni? Bawa segala macam binatang ternakan kita. Untuk apa? Nak tunjuk kita ni kemah, kaya, kita hebat. Bawa binatang ternakan. Kambing, unta, bawa sebanyak-banyaknya. Nak tunjuk pasukan kita ni hebat. Pasukan Muhammad ni leceh punya. Orang-orang susah, miskin lah pengikut Muhammad ni. Pengikut Muhammad ni orang lekeh-lekeh. Jadi kita bawa habis kambing, unta kita, apa benda ada, bawa. Harta benda apa yang ada, harta benda kekayaan, bawa sekali. Pembakar semangat. Dia tak fikir kalau kalah apa jadi. Malik bin Auf, pemimpin kabilah Bani Hawazin, baru naik jadi ketua, umur 30 lebih, semangat orang muda lain macam. Dalam masa yang sama, bekas ketua kabilah Hawazin hidup lagi. Cumanya tak pegang lah jawatan, tua dah, tak larat lah. Mata pun tak berapa nampak lah. Namanya Duraik bin As-Simmah. Duraik bin As-Simmah. Saya habiskan cerita ni ya. Duraik bin As-Simmah nama dia. Dia ada lagi, tak pegang jawatan dah.
Tapi disebabkan dia ni orang lama, maka generasi baru ni nak meraihkan dia lah. Generasi baru ni nak meraihkan dia, ajak dia pergi perang sekali. Ajak Duraid bin Asimah ni, jom kita pergi sekali. Kamu orang lama, mesti idea banyak, mesti pengalaman banyak, jadi bolehlah bagi pandangan waktu kita nak perang nanti. Duraid bin Asimah mata tak nampak dah ni, bila orang ajak dia pun boleh ikutlah sekali. Panglima perang Malik bin Auf, orang baru. Duraid bin Asimah ni orang lama, uzur, mata tak nampak, tapi orang ajak pergi perang, dia pun nak kongsilah pengalaman dia. Dia setuju ikut. Nak cerita pengalaman Duraid bin Asimah ni bila pasukan tentera kabilah Hawazin bergabung dengan kabilah Bani Thaqif, dalam keadaan Duraid bin Asimah ni mata buta dah tak nampak, tapi bila pasukan tentera bergerak, kuda sampai ke mana tempat, dia ingat lagi tempat tu di mana walaupun mata buta. Dia ingat lagi, ya. Berhenti di satu tempat. Bila berhenti di satu tempat, tuan-tuan sekalian, Duraid bin Asimah ni, orang lama ni, tanya kepada pasukan tentera kabilah Hawazin ni, kita ni berhenti kat mana ni? Jadi pasukan tentera kabilah Hawazin kata, kita sekarang ni berhenti di lembah Autos. Lembah Autos. Tengok apa jawapan Duraid bin Asimah. Oh, dia kata tempat ni bagus, lembah Autos ni bagus, tanah dia tak keras sangat, tak lembut sangat, sesuai untuk kita berkuda di tempat macam ni, sesuai. Mata tak nampak, tapi bila sebut nama tempat, dia boleh bayangkan lagi tempat tu macam mana. Maknanya ni orang bukan leke-leke, ni orang tua pengalaman ni. Maknanya dia pergi tu sesuai lah. Cumanya bila pasukan tentera bergerak, Duraid bin Asimah ni dengar bunyi suara orang perempuan, suara kanak-kanak. Dia pun pelik, kita nak pergi perang, kenapa bunyi suara orang perempuan, bunyi suara kanak-kanak ramai sangat ni? Duraid bin Asimah dengar bunyi kambing lah, bunyi suara kambing banyak. Dia pun pelik, apa cerita lah? Maka Duraid bin Asimah tanya kepada kabilah Hawazin, pasukan tentera Hawazin ni, kenapa dengar bunyi suara budak-budak, orang perempuan dengan kambing, binatang ternakan apa segala macam? Maka kata pasukan tentera ni, ketua baru kita Malik bin Auf suruh kami bawa, nak bakar semangat. Maka kata Duraid bin Asimah, panggil Malik bin Auf, biar aku cakap dengan dia. Biar aku cakap dengan dia. Baik. Bila dia datang, ya, Malik bin Auf menghadap Duraid bin Asimah. Malik bin Auf kata pada Duraid bin Asimah sebut pada Malik bin Auf, kenapa kamu suruh pasukan tentera kamu ni bawa anak bini segala macam dengan harta benda, dengan kambing unta segala macam ni, nak buat apa? Dia pun berilah alasan-alasan dia, kan? Dan dia tak nak dengar lah nasihat orang tua ni. Orang tua, orang lama bukan tahu apa. Dia tak kira dia orang baru, semua benda dia tahu lah. Jadi Duraid bin Asimah beri nasihat kepada Malik bin Auf. Kata Duraid bin Asimah, wahai Malik bin Auf, kamu kena ingat, kamu nak berperang dengan siapa ni? Kamu kena ingat, kamu nak berperang dengan siapa ni? Hari ini akan berlaku perkara yang tidak berlaku dalam peperangan-peperangan yang lain yang pernah kamu sertai. Kamu kena ingat, hari ini akan berlaku tidak sebagaimana perang-perang yang pernah kita lalui sebelum ni. Kamu kena ingat. Kamu nak perang lawan siapa ni, kamu kena ingat. Kamu nak perang dengan satu pasukan yang baru saja beberapa hari tundukkan kerajaan Mekah. Kamu nak perang dengan satu pasukan yang berjaya menghalau kabilah-kabilah Yahudi keluar daripada Madinah. Kamu nak lawan dengan satu pasukan yang nama mereka menggerungkan kuasa besar pada waktu itu kerajaan Parsi. Kuasa besar pada waktu itu Rom dan Parsi. Kamu kena ingat, kamu nak lawan siapa ni, wahai Malik bin Auf? Kamu nak lawan dengan satu pasukan yang baru saja berapa hari tundukkan kerajaan Mekah. Kamu nak lawan dengan pasukan yang berjaya menghalau kabilah-kabilah Yahudi keluar daripada Madinah. Kamu nak lawan dengan satu pasukan yang berjaya menggerungkan kerajaan Parsi. Kerajaan Parsi dengar pasukan Muhammad ni, takut kerajaan Parsi dengar nama pasukan Muhammad ni. Apa jadi Malik bin Auf? Dengar tak nasihat orang tua ni, Duraid bin Asimah? Tak dengar. Tak dengar dia.
Sebab dia duk fikir, kalau aku dengar nasihat orang tua, nanti pasukan tentera aku, kabilah Hawazin tengok, apa Malik bin Auf umur 30 pakai idea orang tua. Jadi dia nak pertahankan ego je tu lah. Jadi aku kena kemukakan idea aku sendiri, cara aku, strategi aku sendiri. Tidak, nanti orang tengok aku dah pakai buah fikiran orang tua. Jadi kerana nak jaga ego tu, tak nak dengar nasihat orang yang pernah ada pengalaman lama ni. Tak nak dengar. Apa jadi? Di pengakhiran peperangan Hunain, pasukan kabilah Hawazin dan sekutu-sekutu dia kalah yang sangat teruk, sampai tentera Islam dapat harta rampasan perang yang cukup banyak. Baik, dalam kitab kita ni tak tulis detail apa harta rampasan perang tu. Saya guna buku terbitan dari Telaga Biru ni, cantik dia punya ilustrasi dengan gambar grafik pun saya suka. Bila kalah saja perang Hunain ni, kabilah Hawazin kalah teruk, akhirnya tentera Islam dapat harta rampasan perang yang cukup banyak. Harta rampasan perang bahasa Arab ghanimah. Saya habiskan ni. Pertama apa dia tentera Islam dapat? 6,000 tawanan. Dah pergi bawa anak bini sekali, siapa suruh? 6,000 kena tawan. Yang mati 70 orang. Mati taklah banyak kan, daripada 20,000 orang mati 70, taklah banyak. Tapi ni harta rampasan perang ni cukup banyak dapat. 6,000 tawanan. Unta dapat banyak mana? Unta dapat 24,000 ekor unta. Boleh rehat sebulan kan? Tak payah buka kedai 24,000 ekor unta dapat. Sebab mereka bawa unta sekali dengan kambing pun semua bawa, binatang ternakan. Patutnya kuda nak pergi perang apa kan, dengan unta-unta, dengan kambing pun bawa. Dapat 24,000 ekor unta. Kambing banyak mana? Kambing dapat 40,000 ekor kambing. 40,000 ekor kambing dapat. Duit banyak mana dapat? Duit dapat sebanyak 1,400 uqiyah perak. Uqiyah ni mata wang pada waktu tu lah. 1,400 uqiyah perak ni bersamaan dengan 166,600 gram. Ataupun kalau ringgit Malaysia ni, duit Malaysia ni RM 414,834 ringgit. Bagus pengarang kita ni, dia convert sampai ke RM. RM 414,834 ringgit. 400,000 zaman tu besar lah tuan-tuan. Bukan cerita hari ni. Hari ni cerita 400,000 ni lekat celah gigi orang kaya 400,000 kan. Ini Malaysia cerita bilion-bilion kan. 400,000 ni lekeh, tapi 400,000 zaman tu besar. 414,834 ringgit. Inilah harta rampasan perang yang dapat daripada kabilah Hawazin dan sekutunya. Kenapa dia? Malik bin Auf degil tak nak dengar nasihat orang lama tu. Itulah cerita perang Hunain. Perang yang berlaku beberapa hari selepas pembukaan kota Mekah. Nabi berjaya buka kota Mekah pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Duduk di Mekah sempat 19 hari. Dalam tempoh 19 hari itulah berlaku perang Hunain. Tuan-tuan sekalian, peristiwa pertama berlaku selepas pembukaan kota Mekah. Perang Hunain. Yang ni yang kita bincang pada bab yang ke-6 ni. Tak ada masuk tuan-tuan sekalian, tak apa. Tapi tuan-tuan dah faham lah tu cerita tentang perang Hunain, itulah ceritanya. Jadi nanti akan datang kita akan masuk. Kita tak cerita dah lah tentang perang Hunain tu. Kita nak tengok apa dia pengajaran perang Hunain tu, iaitu peristiwa penting yang pertama berlaku selepas pembukaan kota Mekah, perang Hunain. Jadi perjalanan cerita perang Hunain selesai tu. Nampak clear tu, nampak dah tu. InsyaAllah nanti akan datang kita akan tengok apa dia pengajaran perang Hunain tu. Habis peristiwa pertama selepas pembukaan kota Mekah, perang Hunain, barulah kita masuk. Nabi arahkan sahabat runtuhkan patung berhala, berlaku perang Tabuk. Nabi laksanakan haji terakhir. Nabi utuhkan pasukan tentera di bawah pimpinan Usamah bin Zaid, dan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, ni beberapa perkara yang perlu kita ambil perhatian lah untuk malam ni. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang saya akan sambung balik. Saya akan sambung balik berkaitan dengan peperangan Hunain yang merupakan peristiwa penting yang pertama berlaku selepas daripada pembukaan kota Mekah. Tuan-tuan sekalian, untuk malam ni cukup lah. Sekadar itu dulu yang boleh saya sampaikan. Tadi saya tertinggal awal, tadi saya sebut tadi. Baik, perang yang berlaku bila Nabi hijrah ke Madinah terbahagi pada dua. Ada perang yang dipimpin oleh para sahabat, ada perang yang dipimpin oleh Nabi. Jumlah perang yang Nabi pimpin 28. Daripada 70 Nabi pimpin 28.
Daripada 70 Nabi pimpin 28. Daripada 28 perang Nabi pimpin, dimasukkan dalam kitab kita ni 11 saja. Ya. Bayangkan 10 tahun 70 kali peperangan. Ya, 70 kali peperangan. Kiralah puratanya setahun berapa kali perang. Tuan-tuan sekalian, ya. Baik, Allah Taala alam. Cukup sekadar itu dulu untuk malam ni. Mudah-mudahan Allah Taala beri manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan Allah Taala melindungi kita pada musim ni, walaupun keadaan dah mungkin agak menurun dan sebagainya. Teruskanlah doa, mudah-mudahan Allah Taala selamatkan kita daripada wabak yang berlaku ni. Dan untuk tuan-tuan yang ada saudara mara, adik-adik, rakan-rakan yang meninggal kerana COVID-19 ni, kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah Taala himpunkan mereka di tempat yang terbaik, insya-Allah. Allah a'lam. ورجعنا